Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar 104. Sebelum kita mulakan kelas, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bab 11, pengenalan set. Okey, hari ni standard pembelajaran kita adalah 11.1.3, iaitu mengenal pasti sama ada suatu objek unsur kepada suatu set dan mewakilkannya dengan simbol. Dan yang keduanya adalah 11.1.4, menentukan bilangan unsur dalam suatu set dan mewakilkannya dengan simbol. Jadi buku modul Galuh Super, sila buka muka surat 85. Okey, muka surat 85. Kita tengok kepada soalan. Terus pergi pada bahagian C. Isi petak kosong dengan simbol ni. Simbol ni sama ada nombor yang diberi objek itu adalah unsur kepada set ataupun dia bukan unsur. Kita buat tanda pangkah tu, bukan unsur. Ini unsur, ini bukan unsur. Jadi kita tengok kepada soalan contoh yang pertama. Set P adalah X. X ialah nombor genap di antara 1 dan X adalah 1 hingga 15. Okey, X lebih kecil dan sama dengan 1, lebih besar dan sama dengan 1, dan X lebih kecil dan sama dengan 15. Okey, maksudnya nombor set P ini. Okey, set P, kamu tengok sinilah, set P dikata unsur dia. Okey, itu dia bagi. Jadi set P ni adalah mula daripada nombor 1 sampai nombor 15. Okey, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dia kata nombor genap. Kita senarai dulu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dia kata nombor genap. Maksudnya nombor genap 2. Jadi 1 ni bukanlah. Okey, nombor 4, nombor genap adalah nombor apa? Nombor genap. Okey, nombor genap adalah nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8, 10. Okey, 12, 14. Ni nombor genap. Jadi unsur bagi P adalah nombor yang cikgu colourkan dengan color warna kuning tu. Itu adalah unsur bagi P. Jadi unsur bagi P adalah, kita tulis baliklah. Okey, unsur bagi P adalah okey, unsur dia set P sama juga dengan nombor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. 16 tak boleh lah sebab dia dah lebih daripada 15. Jadi soalan yang pertama yang dia tanya adalah, adakah 6 unsur bagi P? 6 ialah nombor genap. Ada tak dalam ni? Dia 6. Jadi kalau dia unsur, kamu tandakan dengan, wakilkan dengan simbol ini. Ni simbol dia. Okey, bentuk E tu. Dia bukan E sangatlah. Dia tak berpetak. Dia ada curve dekat tepi ni. Jadi ini adalah 6 adalah unsur bagi P. 6 ialah nombor genap. 9 bukan unsur bagi P sebab 9 tak ada dalam ni. Okey, 9 tak ada sebab 9 dia dalam range 1 hingga 15, tetapi 9 bukan nombor genap, tidak memenuhi syarat set P. Okey, jadi buat simbol bukan unsur. Maksudnya kamu tulislah simbol dia. Dekat sini dia tulis dah simbol bukan unsur macam tu. 16 P bukan. 15 ialah nombor genap. 16 ialah nombor genap. Betul syarat yang pertama, tetapi 16 dia keluar daripada julat 1 hingga 15. So 16 tak adalah dalam ni. Okey, jadi bukan unsur jugalah nombor 16. Okey, jadinya kita pergi kepada soalan nombor 1. Soalan 1. Dia kata set QX ialah gandaan 5 dan 10
X adalah daripada nombor 10 hingga nombor 70. Jadi gandaan 5. Jadi 5, 10, 15 gitu, maksudnya mula daripada 10, 15, 20. Jadi soalan yang pertama A ni tanya kamu, adakah 5 unsur bagi Q? 5 adalah gandaan 5, tetapi tidak ada dalam julat ini. Dia mula dengan 10, 5 tak masuk lagi. So jawapan dia adalah 5 bukan unsur bagi Q. Tulis kat buku masing-masing. Nombor 25. Adakah gandaan 5? Yes, gandaan 5. Adakah dia berada dalam julat ini? Yes. So 25 adalah unsur bagi Q. Okay. Dan C 100. 100 adalah gandaan 5, tetapi dia melebihi syarat ini sampai 70 je. So dia bukan unsur bagi Q. Itu untuk soalan yang pertama. Soalan kedua kelas. Soalan kedua, huruf vokal dalam perkataan durian. Apa huruf vokal? Vokal adalah EA, A, E, I, O, U. Huruf vokal dekat sini adalah U, I dan A. Okay, durian. D, R, N bukan Jadi huruf vokal dalam perkataan durian. D bukan. So kamu tulislah bukan unsur. I unsur, sebab I adalah huruf vokal. Dan O apa, unsur atau bukan unsur. Jadi soalan nombor 2 ni cikgu tinggalkan pada kamu lah untuk kamu selesaikan. Soalan nombor 2. Okey kelas. Dan soalan nombor 3, negeri di semenanjung Malaysia. Adakah Perlis unsur? Adakah dia berada di semenanjung Malaysia? Okey, boleh jawab. Adakah Sabah berada di semenanjung Malaysia? Jawablah sama ada dia unsur atau tidak. Dan Kajang, adakah Kajang ini adalah negeri di semenanjung Malaysia? Kamu boleh gunalah sama ada dia unsur simbol ini atau bukan unsur simbol ni buat ni. Nombor 1 dan juga nombor 3. Sila selesaikan. Cikgu bagi 2 contoh dah kat atas. Okey? Itu untuk bahagian C. Baiklah, kita pergi pada bahagian D. Tentukan bilangan unsur bagi setiap set yang berikut. Tadi dia kata unsur atau bukan unsur. Sekarang ni dia kata bilangan unsur bagi setiap. Jadi nak bilangan sahaja. Okey? Jadi tengok sini contoh. Yang pertama, set A, huruf dalam perkataan berbakat. Berapa unsur huruf dia? Berbakat. B-E-R-A-K-T. Dia ambil huruf yang berulang, jangan ambil Jadi set A adalah penyenaraian dia B-E-R-A-K-T. Berakti. Terdapat 6 unsur. Jadi maka ni simbolnya kamu kena tulis. Maka kamu kena tulis, cara tulis dia adalah N. Okey, bilangan N. A adalah set A. Kalau set B, B lah. N tu bilangan sama juga dengan 6. Kena bilang ni. Bilang satu persatu ni. Ni. B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan bilang berbakat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni salah. Tak boleh bilang yang ni. Kena perkataan berulang. Huruf yang berulang tak boleh ambil. Ambil satu je. Jadi B 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, A sama juga dengan 6. Okey. Untuk soalan nombor 1, tinggallah kat kamu sendiri buat sendiri. Kira sendiri berapa nilai N, B. Ini NB lah. Ini NB sebab set B sama dengan berapa. Kiralah berjaya berapa unsur dia. Okey, set C, nombor perdana antara 1 hingga 10. Nombor perdana antara 1 hingga 10. Nombor perdana ni adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan dia hanya boleh bahagi diri dia sendiri saja, tak boleh bagi dengan apa-apa nombor yang lain. Okey, nombor perdana antara 1 hingga 10. Nombor perdana nombor apa? Set C. C sama juga dengan C nombor perdana. 1, 3, 5 lagi. 1, 3, 5, 7. 1 hingga 10 7. Ada berapa? Di antara huruf nombor perdana antara 1 dengan 10.
Okey. Ada berapakah bilangan unsur dia? Okey, kamu boleh tengoklah dia kata N berapa. 1, 2 bukan 1, 2 nombor perdana 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 lah. So untuk C, NC sama dengan 5. Okey, NC sama dengan 5. Okey. Sekejap. So soalan ini NC sama juga dengan 5. Okey. Set D, X kurang daripada 20 dan X ialah nombor ganjil. Berapa yang ini, nombor 3 ni, berapakah nombor ganjil yang berada di antara nombor 1 hingga 19. Dia tak termasuk 20 kamu kira berapa nilai nombor ganjil dekat situ. Berapa bilangan nombor ganjil. ND. Okey, berapa? Kiralah untuk soalan 1 dan juga soalan 3. Okey, cikgu tinggalkan pada kamu. Soalan 1 dan juga soalan 3. Okey, untuk D. Last kali untuk E bagi muka surat 85. Okey, yang E ni tentukan sama ada setiap pasangan set berikut ialah set sama atau bukan. Okey, X, set pertama X huruf dalam perkataan marah. Y huruf dalam perkataan ramah. Ramah, marah. Sama tak unsur dia? MARH, RAMH. Unsur dalam set X dan set Y adalah sama. Apa maksud sama? Adakah sama bilangan 1, 2, 3, 4? Tidak. Sama. Sini ada R, set X ada R. Ini pun ada R, ini A. M ada M, H ada H. So unsur dalam set X dan set Y adalah sama. X sama dengan Y, maka X dan Y ialah set sama. Nak jawab soalan macam tu, itulah. Okey. Soalan nombor 1. Nombor 1 tinggallah kat kamu. Soalan nombor 2 kita buat. A adalah integer positif yang kurang daripada 10. So kita pun tulislah A positif. Kurang daripada 10. Apa integer positif kurang daripada 10? Positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sebab dia kata kurang daripada 10 B, apa dia B? Buka tanda kurung B 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. B pula adalah 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey. Adakah dia mempunyai unsur yang sama? Set sama atau bukan? Bukan. Ini tak ada 1 dekat sini. Dekat sini ini ada 1, ni tak ada lah. 2 samalah ada. 3 pun tak ada dekat sini. 5 pun tak ada. So tak samalah. So kamu tulislah bukan set sama. Tulis macam tu. A tidak sama dengan Y, maka kena tulis macam tu lah. Maka X dan Y bukan set sama. Macam tu. Kena tulis bukan set sama. Untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 kelas. Macam mana nak buat soalan nombor 3? Okey, cikgu padam dulu yang soalan pertama ni. Kamu boleh tekan dia untuk kamu salin jawapan dia. Kita tengok pada soalan nombor 3. Okeylah, cikgu guna pen lain. Okey, M adalah 4, 8, 12, 16 dan 20 dan N adalah
gandaan 4 di antara 1 hingga 20. So gandaan 4. Gandaan 4 bagi 1 hingga 20. So gandaan 4 dia adalah 4. N adalah set N adalah 4 8 12 16 20. Okey kelas. So 4 samalah ni. Kamu bandingkan M dengan N. 4 ada 4, 8 ada sama juga, 12 sama juga, 16 sama juga, 20. So M dan N adalah M sama juga dengan N. Buat ayat dia lah. Buat ayat dia. M sama juga dengan N. Tiru ayat je ni. Tiru ayat ni. Buat, tapi bukan XY. M sama juga dengan N. Okey, dan salin. Maka tulis. Maka M dan N ialah set sama. Tulis Maka M dan N adalah set sama. Tulis itu. Okey, jap. Cikgu ambil sedikit ruang di sini. Yang ni kamu boleh ni dia lah. Maka M dan N ialah set sama. Okey. Untuk soalan nombor 3. Jadi soalan nombor 3, cikgu nak 2 dan 3 kamu salin dalam buku kamu. Soalan 1 buat sama ada dia set sama atau tidak sama. Okey, set sama atau tidak samalah. Baik. Itu saja untuk hari ini. Ambil gambar hantar pada cikgu. Tahniah untuk kehadiran pada hari ini. Assalamualaikum.